Selamat petang, salam sejahtera. Anda kini sedang menyaksikan berita TVS jam 4.55 minit petang, edisi 23 Februari bersama saya, Douglas Elliott. Berikut merupakan antara tumpuan pada jam ini. Ekonomi negara mencatatkan pertumbuhan tinggi walaupun nilai mata wang ringgit merosot. Sarawak bakal berunding dengan Kerajaan Persekutuan bagi mendapatkan tambahan mesin mamogram bagi rawatan kanser payudara. Baik, sebelum kita meneruskan berita pada jam ini, kita ikuti terlebih dahulu perkongsian di laman web tvsarawak.my bersama Muhammad Yusof. Silakan, Yusof. Terima kasih rakan setugas Douglas Elliott kini berada di studio. Assalamualaikum, saya Yusuf Syukri akan menyampaikan kepada anda antara tumpuan berita yang kami sudah paparkan di laman web rasmi TVS iaitu tvsarawak.my dan tumpuan berita pertama untuk tumpuan tuan-tuan dan puan-puan untuk hari ini adalah berkenaan dengan integriti dan praktikan integriti demi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Inilah saranan Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Fatimah Abdullah. Warga kerja kementerian tersebut diminta mempraktikkan integriti dalam perkhidmatan dengan mengutamakan kejujuran, keadilan dan ketulusan dalam pelbagai aspek perkhidmatan tanpa mengira tekanan atau godaan demi menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Dan ini Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata beliau mahu agar semua warga kerja kementeriannya untuk meningkatkan kemahiran perkhidmatan pelanggan terutama dalam berkomunikasi dengan yakin dan sopan kepada pelanggan. Dan itu adalah tumpuan pertama di laman web rasmi tvsarawak.my. Dan seterusnya kita beralih kepada perkembangan ini. Allahyarham Tuntai Perkasa penglibatan wanita dalam politik. Seperti yang anda sudah tahu, Sarawak telah berkabung selama 2 hari susulan peninggalan Allahyarham mantan TYT Sarawak iaitu Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Beliau dikatakan oleh Datuk Seri Fatimah Abdullah merupakan pemimpin yang sentiasa berusaha memperkasakan penglibatan wanita dalam bidang politik. Dan menurut beliau yang juga Ketua Pergerakan Wanita Parti Persatuan Bumiputera Bersatu, mantan TYT, mantan yang di-Pertua Negeri Sarawak dan bekas Ketua Menteri Sarawak, merupakan seorang tokoh negarawan dan legenda yang sukar dicari ganti. Dan mengikut Datuk Seri Fatimah Abdullah, beliau Tun Taib pernah memberitahu beliau bahawa golongan wanita memainkan peranan penting dalam memperkuatkan parti kerana wanita merupakan pempengaruh yang kuat. Dan beliau berkata demikian semasa sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Wanita PBB di Kuching, Sarawak. Dan untuk perkembangan yang ketiga, kerangka ekonomi madani pendekatan menyeluruh tanggani isu sosial ekonomi Malaysia. Dan kerangka ekonomi madani mewakili pendekatan yang menyeluruh dan berasaskan nilai untuk menangani isu-isu sosial dan ekonomi yang telah lama membelenggu Malaysia. Menurut Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menegaskan kerangka itu telah mewakili strategi yang menyeluruh dirangka untuk menggiatkan semula lanskap ekonomi Malaysia yang kini menghadapi cabaran yang sedia ada tetapi turut memberi tumpuan kepada bidang utama untuk pertumbuhan dan daya tahan mampan ekonomi itu. Dan beliau berkata inisiatif madani secara menyeluruhnya bertujuan untuk memperkukuh kedudukan ekonomi Malaysia pada skala global, menguruskan kerumitan lanskap global dan memastikan kebolehupayaan dan daya tahan negara melalui daya saing yang akan dipertingkatkan. Dan inilah kata beliau pada pelancaran Tun Razak Exchange sebagai pusat kewangan antarabangsa Malaysia di Kuala Lumpur. Baiklah, saya kira setakat itu sahaja berita yang saya ingin memberi tumpuan kepada tuan-tuan dan puan-puan di laman web rasmi tvsarawak.my. Saya ingin undur diri, kembali ke studio bersama dengan rakan setugas Douglas Elliott. Silakan. Baik, seterusnya, ekonomi negara ketika ini masih lagi mencatatkan pertumbuhan tinggi di samping pelaburan yang besar meskipun nilai mata wang ringgit merudum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan sentiasa memantau situasi semasa nilai ringgit di samping memberi tumpuan kepada kos sara hidup rakyat.
Menurutnya, situasi semasa tidak sama seperti krisis ekonomi 1998 yang menyaksikan nilai mata wang ringgit dan pelaburan jatuh serta berlakunya inflasi. Tapi mengapa harus dilihat hanya dari segi ringgit dan dibandingkan dengan 98 seperti mana saya sebut tadi, ringgit jatuh, pelaburan jatuh, inflasi naik, jadi dia tak sama. Sekarang ini pelaburan kita, angka terakhir yang diumumkan semalam selepas mesyuarat Majlis Pelaburan Negara, itu tertinggi dalam sejarah Malaysia. Kalau keyakinan itu kurang kerana ringgit, ini tidak akan ada pelaburan seperti itu. Mengulas lanjut, Anwar yang merupakan Menteri Kewangan berkata kerajaan tidak memandang ringan terhadap keadaan itu dan memastikan keadaan kembali pulih. But look at the overall. You see, investments, the biggest ever in the country. Inflation down. Unemployment down. Growth we can sustain as compared to our neighbours. So I think look at the comprehensive view and the capacity for the country to grow. Tambahnya, Malaysia berjaya mencatatkan jumlah pelaburan diluluskan sebanyak 329.5 bilion ringgit per tahun lalu, meningkat 23% berbanding tahun 2022, sekaligus menyaksikan jumlah itu adalah pelaburan diluluskan tertinggi dalam sejarah negara. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Tun Razak Exchange sebagai pusat kewangan antarabangsa Malaysia di Menara Exchange 106 pada Jumaat. Keputusan mengenai status kategori tunggal beras putih bagi menggantikan pengelasan sedia ada akan dimuktamadkan hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan ia akan dibincangkan pada mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL termasuk penetapan harga jualan sumber makanan ruji berkenaan. Itu mesyuarat petang ini. Dia masalah jangan bincang soal beras saja. Ya. Kerana inisiatif yang dibuat itu menjual ikan, ayam, daging, sayur, itu harga yang lebih murah. Katanya lagi, pengumuman mengenai harga terutama beras mestilah dibuat kerajaan, namun tidak salah jika ada pihak membuat cadangan. Jadi tapi pengumuman tentang harga terutama beras mestilah pengumuman kerajaan. Ya. Jadi kalau ada cadangan-cadangan tersendiri itu negara demokrasi boleh, tapi tidak merupakan keputusan kerajaan. Kerajaan keputusan petang ini. Okey? Terdahulu pada 17 Februari lalu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menjelaskan belum ada ketetapan dibuat ke atas cadangan untuk mewujudkan satu grade beras putih saja di negara ini yang akan dikenali sebagai beras putih Malaysia Madani. Katanya lagi, kementerian bersetuju dengan kenyataan Perdana Menteri bahawa cadangan terbabit akan dibincangkan secara kolektif dalam mesyuarat NAKOL. Sarawak bakal berunding dengan Kerajaan Persekutuan bagi mendapatkan tambahan mesin mamogram bagi rawatan kanser payudara di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, Sarawak pada ketika ini hanya memiliki 4 mesin untuk kegunaan pesakit barah payudara. Justeru pihaknya menggesa satu rundingan dibuat bersama Kerajaan Persekutuan serta kerjasama pihak Petronas melalui Tanggungjawab Sosial Korporat CSR. In the whole of Sarawak, right, the breast cancer is the most common, right, in the government hospital, right, only 4 mammogram machine. 4 mammogram machine in one breakdown. You know, that is not a good service. You know, and so I mean that is on one part. We want to negotiate with the federal government, and then the other part is we urge a big company like Petronas and all those things, because just I already talk about their social responsibility, their petrol money. You know, Petronas is our Sarawak petrol money. You know, and so they can do more. Berucap demikian semasa majlis penyerahan keperluan perubatan asas di Klinik Kesihatan Sadong Jaya di Asa Jaya pada Jumaat. Terdahulu, Sabati telah menyumbangkan mesin ultra bunyi bernilai RM100,000 yang ditempatkan di unit kanser payudara di Hospital Umum Sarawak HUS.
Mesin ultra bunyi buatan Amerika Syarikat itu merupakan keluaran terkini dan penting bagi mendapatkan maklumat tepat pesakit dan seterusnya mempercepatkan proses diagnosis. Kerajaan Sarawak memuji program tanggungjawab sosial korporat CSR Petronas dalam usahanya melengkapkan fasiliti 26 klinik kesihatan desa di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, program CSR tersebut melibatkan peralatan bernilai 13 juta ringgit. Menurutnya, usaha tersebut mampu merapatkan jurang penjagaan kesihatan masyarakat luar bandar dan meringankan beban kewangan pesakit. Terima kasih untuk Petronas. Petronas for starting this very meaningful partnership with Sarawak government. This improvement in rural healthcare services and facilities. Ini program ini dengan Petronas, Sabati dan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak adalah untuk 5 tahun and involving 26 rural clinics 1.3 million. And yang pertama ialah tahun dulu dia di Nanggam Mujau Health Clinic in Spark, Betong. Beliau berucap semasa majlis penyerahan keperluan perubatan asas di Klinik Kesihatan Sadong Jaya di Asajaya pada Jumaat. Terdahulu, Klinik Kesihatan Nanga Mujau di Spark Betong merupakan klinik desa pertama menerima peralatan perubatan asas daripada Petronas. Antara peralatan perubatan yang diserahkan termasuk mesin nebulizer, termometer digital bacaan berkembar lengkap dengan sijil penentu ukuran dan saluran pernafasan topeng laring. Pegawai perubatan yang diarah bertugas selepas waktu pejabat untuk membuat lokum di klinik kesihatan kini boleh menuntut allowance lokum pada kadar RM80 sejam berkuat kuasa serta merta. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu baru saja diputuskan sekaligus menyelesaikan isu yang menjadi persoalan dalam kalangan pegawai perubatan sebelum ini. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis tanda tangan Memorandum Persefahaman MOU antara Kementerian Kesihatan KKM dan IHH Healthcare Malaysia. Sebelum ini, KKM dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan projek rintis pemanjangan waktu operasi klinik berdekatan hospital pada tahun lepas telah diteliti dan permohonan untuk meneruskan pembayaran allowance lokum sedang dalam pertimbangan agensi pusat. Menurut kenyataan itu, pegawai perubatan yang diarah bertugas pada hari Sabtu dan hari kelepasan am masih layak menuntut allowance lokum, manakala pada hari Ahad membabitkan waktu bekerja mulai 9 pagi hingga 1 tengah hari boleh menuntut cuti gantian tertakluk kepada kelulusan ketua jabatan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar menyasarkan 25 rumah ibadat ditransformasikan sebagai pusat pemangkin kelestarian alam sekitar di bawah program Rumah Ibadat Hijau RIH setiap tahun di seluruh negara. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, pada ketika ini sebanyak 12 projek pembangunan rumah ibadat berasaskan teknologi hijau dilaksanakan berbanding 58 permohonan yang diterima. Menurut Nik Nazmi, program RIH itu bertujuan untuk menjadikan rumah ibadat seperti masjid sebagai pusat pemangkin kelestarian alam sekitar dan menjadi premis contoh dalam amalan kecekapan tenaga, air dan lestari. Dia kadang-kadang ada kekangan lah daripada segi kelulusan nak dapat untuk pemasangan dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok sebagaimana ada telah dibuat, mana ia boleh dilakukan. Jadi sebab itu bila ada penglibatan MGTC di situ, kita cuba memurnikanlah proses tersebut. Sebab kadang-kadang dia melibatkan banyak pihak, ada kelulusan dan sebagainya. Tetapi saya percaya bila masjid-masjid dan rumah ibadat melalui proses ini, mereka pun lebih faham. Nik Nazmi berkata demikian selepas merasmikan program penyerahan sistem panel solar hasil pendanaan wakaf Masjid Hijau RIH di Masjid Jamek Datuk Kelana Petra Sendeng, Ampangan, Seremban, Negeri Sembilan. Sistem panel solar itu merupakan salah sebuah projek di bawah tabung wakaf Masjid Hijau yang dianjurkan Yayasan Wakaf Malaysia YWM dan Malaysian Green Technology and Climate Change Corporation MGTC.
Hasil pemantauan operasi sistem panel solar di masjid berkenaan bagi tempoh 2 bulan pertama, sistem tersebut telah menjana 5,822 kilowatt per jam bersamaan dengan RM3,226. Dan sistem panel solar itu dijangka akan menjana tenaga boleh baharu sebanyak 26,600 kilowatt per jam bersamaan dengan RM14,000 secara tahunan. Duta Besar dan Ketua Delegasi Kesatuan Eropah EU ke Malaysia, Michalis Rokas, menghargai usaha berterusan Malaysia dalam kelestarian dan tiada aktiviti penebangan hutan. Dalam catatan DX, Rokas memberitahu beliau gembira dapat bertemu dengan Menteri Peladangan dan Komuniti, Datuk Seri Johari Abdul Ghani sekali lagi untuk meneruskan perbincangan mereka mengenai pematuhan peraturan produk bebas penebangan hutan Kesatuan Eropah EUDR. Katanya EU komited untuk bekerjasama dengan Kementerian Perladangan dan Komoditi untuk penyertaan pekebun kecil dalam rantaian bekalan. Sementara itu, Johari Abdul Ghani dalam catatan di platform X berkata beliau telah bertemu dengan Rokas yang terlibat secara langsung dari segi pemantauan EUDR. Bermula bulan depan, seramai 35,000 pemandu taksi dan 18,000 pemandu bas sekolah seluruh negara bakal menikmati caruman Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Malaysia menggesa semua negara agar segera menghentikan sebarang bantuan kepada Israel di samping tidak mengiktiraf kezaliman yang dilakukan sehingga mencetuskan krisis kemanusiaan kepada warga Palestin. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, selain itu Malaysia menekankan agar semua negara menghentikan segala bentuk bantuan kewangan ataupun ketenteraan kepada Israel. Muhammad berkata Israel perlu menawarkan pampasan bagi segala bentuk kemusnahan material dan moral yang berpunca daripada pencabulan hak rakyat Palestin meskipun pada hakikatnya pampasan itu tidak dapat benar-benar memulihkan sepenuhnya keadaan. Lebih 50 negara membentangkan hujah mereka mengenai akibat perundangan berhubung pendudukan Israel di Palestin pada sesi pendengaran awam itu yang bermula Isnin. Muhammad memulakan pembentangannya dengan membicara secara ringkas bidang kuasa dan budi bicara mahkamah bagi memenuhi permintaan Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB disusuli pendirian Malaysia berkaitan kesahihan dasar dan tindakan Israel di OPT. Polisi pembangunan yang diperkenalkan oleh mantan Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud menjadi asas penting buat Sarawak dalam membangunkan sektor tenaga hijau. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Salif berkata, Tun Taib merupakan figura penting yang menyumbang ke arah kemakmuran dan kesejahteraan negeri. Kita berbincang mengenai dengan green energy. So, apa yang Premier yang Amat Berhormat Premier Abang Jo buat pada hari ini merupakan kesinambungan polisi ini dengan membangunkan dengan bakun dan juga murum dan juga balik dan juga seterusnya, bagaimana tenaga ini tenaga yang diperbaharui ini dapat diperkembangkan untuk pembangunan ekonomi negeri Sarawak. Kerana kita tahu tenaga merupakan prasyarat untuk kita membangunkan sebuah negara sebagai sebuah negara dari segi ekonomi, sosial dan sebagainya. Len Talif berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Ekspedisi Saintifik Sebangkoi 2024 di Sarike pada Rabu. Terdahulu dalam ucapannya beliau menjelaskan kawasan hutan di Sarawak merupakan penyumbang tertinggi kepada liputan hutan di Malaysia dengan kadar peratusan sebanyak 42% seluruh Malaysia atau 62% daripada keseluruhan kawasan tanah negeri. Untuk rekod, sejumlah 7 juta hektar kawasan berhutan negeri diperuntukkan bagi tujuan pengurusan hutan mampan dan pemeliharaan hutan iaitu 6 juta hektar untuk diwartakan sebagai hutan simpan kekal PFE.
Malaysia terus mengorak langkah sebagai pemain hub halal global dengan menandatangani 2 memorandum persefahaman MOU bersama 2 entiti Jepun bagi memperkukuhkan lagi perdagangan, pelaburan serta pekerjaan berkualiti dalam sektor halal di negara itu. Kerjasama itu sekaligus dapat meningkatkan hubungan dagangan dua hala antara kedua-dua negara dalam industri halal. Majlis menandatangani MOU itu disaksikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi Majlis Pembangunan Industri Halal Malaysia dan pengerusi HDC Khairul Azwan Harun. Majlis menandatangani MOU pertama melibatkan Halal Development Corporation Berhad HDC, sebuah agensi di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri meeting dengan Aeon Co M Berhad bagi mempromosikan produk halal Malaysia di Jepun. HDC turut menjalinkan kerjasama dengan Persatuan Halal Jepun JHA menerusi penandatanganan MOU kedua bagi meningkatkan infrastruktur dan pensijilan halal di negara ini. HDC dan JHA memberi komitmen untuk mempromosikan aspek integriti halal secara global dan memperkasakan perniagaan tempatan sebagai antara langkah penting ke arah memajukan industri halal dan menyokong komuniti Islam di Jepun dan seluruh dunia. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM memaklumkan kadar inflasi keseluruhan Malaysia kekal pada 1.5% pada Januari 2024 dengan mata indeks harga pengguna IHP mencatat 131.4 berbanding 129.5 bagi tempoh setahun. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, ini disumbangkan oleh peningkatan perlahan segmen restoran dan perkhidmatan penginapan dengan 3.2%, penjagaan diri, perlindungan sosial dan pelbagai barangan dan perkhidmatan. Faktor penyumbang lain adalah kesihatan 2.4%, makanan dan minuman 2.0%, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain 2.0%. Selain itu, inflasi keseluruhan secara bulanan terus menunjukkan kenaikan 0.2% dengan kumpulan yang mencatat peningkatan secara bulanan seperti perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain 0.4%, makanan dan minuman 0.3% dan kesihatan 0.2%. Inflasi teras meningkat lebih perlahan kepada 1.8% berbanding Disember 2023 yang mencatat 1.9% dan masih melepasi inflasi keseluruhan iaitu 1.5%. Menurut DOSM, berbanding negara-negara terpilih lain, inflasi di Malaysia 1.5% adalah lebih rendah berbanding Amerika Syarikat 3.1%, Filipina 2.8%, Korea Selatan 2.8%, Zon Eropah 2.8% dan Indonesia 2.6%. Seorang doktor perubatan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kemaman pada Khamis atas 6 pertuduhan menghasilkan pornografi dan melakukan amang seksual terhadap kanak-kanak. Tertuduh Dr. Anas Ramli, 32 tahun, yang kini berkhidmat di sebuah hospital di Kuantan, Pahang, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan selepas kesemua tuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Wan Suhaila Muhammad. Berdasarkan 5 pertuduhan di bawah Seksyen 5 Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dibaca bersama Seksyen 16-1 Akta yang sama, tertuduh didakwa telah menghasilkan pornografi kanak-kanak dalam bentuk gambar terhadap 5 kanak-kanak yang berusia antara 7 hingga 11 tahun dengan menggunakan telefon bimbit sewaktu merawat pesakitnya. Perbuatan tersebut didakwa dilakukan tertuduh di dalam wad di Hospital Kemaman antara hujung Disember 2022 hingga hujung Januari 2023. Bagi pertuduhan seterusnya, tertuduh didakwa bawah Seksyen 14A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dan dibaca bersama Seksyen 16-1 Akta sama iaitu dengan sengaja telah melakukan amang seksual fizikal dengan cara menyentuh payudara kanak-kanak berusia 12 tahun.
Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14(A) AKSTK 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan sebatan. Ia juga dibaca bersama Seksyen 16(1) Akta Sama yang membolehkan tertuduh dihukum penjara tidak lebih 5 tahun dan tidak kurang 2 sebatan jika disabitkan bersalah. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM3,500 selain dikenakan syarat tambahan supaya tidak mengganggu mangsa dan saksi pendakwaan yang lain sehingga kes selesai. Sementara itu, seorang lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Butterworth pada Khamis atas pertuduhan melakukan seks luar tabi'i terhadap rakannya bulan lalu. Tertuduh berusia 41 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nur Aini Yusof. Bekas mudir sebuah sekolah agama itu didakwa melakukan persetubuhan bertentangan dengan aturan tabi'i iaitu memasukkan kemaluannya ke dalam mulut seorang lelaki berusia 20 tahun. Dia yang kini berniaga di gerai pisang goreng didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah unit kondominium di Lorong Perda 3, Bukit Mertajam pada pukul 3.48 petang 26 Januari lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 377B Kanun Keseksaan yang jika sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan sebat. Timbalan pendakwa raya Muhammad Syafiq Nasrullah Salim Ali tidak menawarkan jaminan dengan alasan ia merupakan kesalahan tidak boleh dijamin. Namun, peguam tertuduh Muhaimin Hashim memohon budi bicara mahkamah untuk membenarkan dia diikat jamin bersyarat dengan mengambil kira faktor tertuduh memberi kerjasama baik kepada polis sepanjang siasatan. Tertuduh kemudiannya dibenarkan diikat jamin RM13,000 beserta seorang penjamin dengan syarat tambahan dilarang mendekati mangsa dan saksi. Tertuduh juga perlu melaporkan diri di Balai Polis Berhampiran pada setiap bulan. Kes akan disebut semula 22 Mac depan. Seorang anggota bomba dari pasukan penyelamat di air PPDA dikuatiri lemas selepas terjatuh ke dalam Sungai Perai semasa melakukan kerja pengujian bot di Pangkalan Merin Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang di Butterworth. Ketua Pengarah JBPM Datuk Nur Hisham Muhammad berkata, mangsa dikenali sebagai Muhammad Izwan Ilyas 42 tahun bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Butterworth dilaporkan hilang pada pukul 10.10 malam Khamis. Beliau sedang mengadakan pengujian bot dan apabila dalam proses untuk dock ataupun untuk parking ataupun tambat bot itu kemudian disedari oleh dia punya rakan yang bertugas bersama, jeritan oleh mangsa menjerit nama sahabatnya Sam, dan selepas itu didapati mangsa telah tiada dalam bot dan kerja-kerja awal telah dilakukan pencarian oleh rakan petugas mangsa lebih kurang 20 minit, dan selepas apabila gagal dalam usaha awalnya, beliau telah menghubungi pusat kawalan dan kita telah menggerakkan keseluruhan pasukan untuk memulakan proses pencarian. Pasukan Mencari dan Menyelamat SAR yang bermula pukul 7.30 pagi Jumaat menggunakan kaedah pencarian secara selaman dan di permukaan menggunakan penarik dasar yang membabitkan kawasan sepanjang 1 km ke hulu dan setengah kilometer ke hilir sungai. Khidmat 2 ekor anjing pengesan K9 turut digunakan selain drone bagi pencarian dari udara. Seramai kira-kira 50 anggota terbabit dalam SAR tersebut dengan menggunakan 7 buah bot JBPM serta masing-masing sebuah bot polis dan nelayan. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita TVS jam ini. Terima kasih kerana menonton TVS Inspirasi Duniamu. Saya Douglas Elliot. Salam Sarawak, maju hormat.